Didik TV KPM. Okey, jadi sebelum kita bincangkan apakah keistimewaan dan keunggulan sistem pentadbiran di Melaka, maka cikgu nak minta dahulu murid-murid dalam talian untuk memberikan maksud apa yang mereka faham dengan maksud keunggulan. Okey, jadi cikgu nak minta mungkin sukarela, kan? Sukarela. Kita akan berikan bintang ya. Jadi mulai dalam segmen ini kita akan berikan bintang-bintang bagi soal jawab yang kita jalankan bersama murid-murid. Silakan. Siapa nak sukarela yang pertama? Kita tadi kita panggil Sri Kandi kita boleh cikgu? Nak panggil Sri Kandi kita Sri Kandi. boleh? Ya, boleh. Kak Mira nak panggil siapa tu? Saya panggil Amalia lah. Amalia. Okey. Ya, Silakan. keunggulan bererti keistimewaan. Okey, istimewa. Keunggulan itu keistimewaan. Mungkin ada lagi pendapat apakah maksud keunggulan? Okey, mungkin kita nak panggil Hulu Balang pula. Hulu Balang. Silakan. Zaim. Zaim. Keunggulan pada saya bermaksud kesempurnaan. Istimewa, sempurna. Jadi pada murid-murid yang berada di rumah, di luar sana, okey. Jadi dalam topik hari ini murid-murid boleh merujuk kepada buku teks sejarah tingkatan 4, muka surat 8 hingga 9 dalam topik berkaitan dengan sistem pentadbiran. Okey, jadi kita lihat keunggulan itu apakah? Keunggulan itu maksudnya kesempurnaan, keistimewaan. Jadi kita gabungkan keunggulan Kesultanan Melayu Melaka merujuk kepada kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Kesultanan Melayu Melaka itu. Okey, dan kalau kita lihat, inilah yang merupakan salah satu daripada rahsia keunggulan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu wujud sebuah sistem pentadbiran yang sistematik, yang mantap, yang menyebabkan inilah rahsia kepada kejayaan Melaka. Okey. Kalau kita perhatikan pada paparan, merujuk kepada di atas adanya sultan. Okey, dah tentulah dalam kerajaan Kesultanan Melaka, sultan merupakan komponen yang sangat penting. Dan sultan kemudiannya dibantu oleh pembesar-pembesar yang mana ada pembesar diketuai oleh bendahara, berperanan dalam pentadbiran sebagai ketua pentadbiran, malah berperanan sebagai ketua angkatan tentera. Malahan sekiranya sultan berada di luar daripada. Jadi di sini kalau kita lihat peranan bendahara itu ialah sebagai pemangku sultan. Kita juga ada jawatan pembesar yang kedua iaitu penghulu bendahari. Okey, yang mana penghulu bendahari ini berperanan untuk menguruskan perbendaharaan. Jadi di bawah penghulu bendahari nanti akan adalah juga yang pembesar-pembesar lain yang akan membantu untuk menguruskan keuangan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita ada temenggung yang menjaga keamanan dalam kota Melaka dan keamanan di darat dijaga oleh temenggung, maka keamanan di laut akan dijaga atau dipimpin oleh Laksmana sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Jadi di dalam sistem pentadbiran ini, murid-murid, kita akan belajar berkaitan sistem pembesar 4 lipatan. Jadi sistem pembesar 4 lipatan, apakah itu yang difahami melalui sistem pembesar 4 lipatan ini? Jadi pembesar yang berempat yang utama tadi, bendahara, penghulu bendahari, kita ada temenggung dan Laksmana. Jadi jangan tersalah pula nanti. Kadang-kadang murid-murid dia terbiasa dengan perkataan bendahari. Kita kena ada, sebab itu adalah jawatan yang khas, penghulu bendahari. Okey? Penghulu di bendahari ada pembesar-pembesar lain, yang mana kalau kita lihat sebagai contohnya yang menguruskan dalam urusan berkaitan perdagangan adanya Syah Bandar. Jadi di sini juga antara jawatan yang selalu murid-murid keliru. Dia meletakkan Syah Bandar itu sebagai pembesar yang 4 yang utama. Sedangkan sebenarnya Syah Bandar merupakan jawatan pembesar-pembesar yang membantu kepada pembesar yang berempat ini, dan tugas utama Syah Bandar ialah di kawasan pelabuhan. Okey? Setiap pembesar ini mempunyai kawasan pegangan yang dianugerahkan oleh Sultan Melaka. Okey. Itu adalah berkaitan dengan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Jadi bagi menguruskan
pemerintahan yang sistematik yang akan membawa kepada keunggulan Melaka ini, maka pentadbiran telah dibahagikan kepada 2 peringkat, iaitu peringkat pusat dan juga pada peringkat jajahan. Okey, mari kita lihat bagaimanakah pelaksanaan pentadbiran Melaka di peringkat pusat. Okey, di peringkat pusat ini pentadbirannya dilaksanakan oleh pembesar berempat tadi. Okey, wujudnya hubungan persefahaman, permuafakatan. Okey, yang ini cikgu nak highlightkan. Okey, hubungan persefahaman dan permuafakatan, 2 hala antara sultan dengan pembesar inilah sebenarnya merupakan kunci kepada kejayaan, keunggulan, kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Jadi disebabkan adanya permuafakatan, maka segala urusan berkaitan pentadbiran itu dapat dilaksanakan dengan lancar. Okey, kemudiannya kalau kita lihat, mengapakah pentadbiran ini dilaksanakan di peringkat pusat adalah bagi bertujuan untuk mengelakkan pentadbiran ataupun pembesar itu melaksanakan tugas yang sewenang-wenangnya. Okey? Dan kalau kita perhatikan, dalam peringkat pusat adanya sumber pendapatan. Jadi dari manakah sumber pendapatan bagi kerajaan Kesultanan Melaka diperoleh? Maka di sinilah hasil itu diperoleh melalui aktiviti perdagangan seperti mana yang ada cikgu sebutkan tadi pada bahagian apakah pengetahuan yang telah pun kita ada berdasarkan pembelajaran kita sewaktu berada di tingkatan 3. Okey, maknanya adanya perdagangan, entry port Melaka sebuah perdagangan, maka itu merupakan satu punca kepada pendapatan, ada cukai dan ufti wilayah. So, seterusnya, pentadbiran peringkat jajahan yang mana pentadbiran ini dijalankan oleh pembesar-pembesar lain. Okey, pembesar-pembesar ini adanya pentadbiran di peringkat daerah, di peringkat kampung yang mana dilantik oleh sultan dan pembesar yang berempat tadi. Tujuannya ialah bagi menjaga daerah atau kampung jajahan yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Jadi di sinilah salah satu daripada hasil itu mengutip cukai. Jadi cukai-cukai di kawasan jajahan ini akan dikutip oleh pembesar-pembesar lain. Baik. Jadi kita teruslah sebenarnya aktiviti kita bukan kepada saya, tetapi kita lebih untuk meraihkan apakah murid-murid dapat belajar pada hari ini. Okey, jadi pada soalan yang pertama ini, cikgu nak minta murid-murid untuk bersedia dengan kertas dan membuat jawapan. Okey, kita akan minta mereka paparkan jawapan. Okey, soalannya, keunggulan Kesultanan Melayu Melaka terbukti melalui sistem pentadbiran yang mantap dan tersusun. Soalannya, apakah sistem pentadbiran tersebut? Apakah sistem pentadbiran tersebut? Sila tuliskan jawapan dan setelah bersedia, angkatkan paparkan kertas jawapan masing-masing. Ya. Okey, kita tengok siapa yang dah bersedia. Okey, Zaim nampaknya telah pun. Oh, belum. Sikit lagi. Sambung lagi Okey. jawapan dia tadi, cikgu. Tadi kita dah sama-sama cikgu dah terangkan tadi kan, cikgu? Okey, dah terang kan. Jadi kita nak lihat adakah murid-murid kita ni cana kepada perbincangan kita pada hari ini. Baik. Okey, paparkan jawapan masing-masing. Boleh tunjukkan. Okey, nampak. Ya, okey. Amalia, sistem pembesar 4 lipatan. Okey, Syakira. Jawapan Zaim dan juga macam mana Kak Mira? Haris punya betul, pembesar 4 lipatan. Ya, semua sama. Zaim pun sama juga, Ya, semua sama. semua betul. Jadi untuk kali ini kita berikan setiap murid kita 2 bintang. 2 bintang. Ya, berikan tepukan. Jadi kita berikan 2 bintang untuk Hebat. soalan yang pertama. Kemudian kita pergi pada soalan yang kedua. Tadi dah ada jawapan dia. Pembesar 4 lipatan. Okey. Pada soalan ini, kita dalam soalan kedua ini, cikgu nak berikan, jadi murid-murid tak perlu lagi nak menulis jawapan, kita gunakan isyarat badan. Sekiranya jawapan kamu betul, cikgu bacakan penyataan, sekiranya kamu setuju atau menyatakan bahawa penyataan tersebut betul, maka kamu tunjukkan isyarat tangan. Thumbs up. Thumbs up.
sekiranya jawapan atau penyataan yang cikgu bacakan tu salah, kita X. Macam X-Men pula kan. Pangkahlah ni salah. Macam salah tu. kan. Okey. Kita teruskan. Jadi di sini cikgu nak minta pada Kak Mira juga tolong kita lihat murid-murid kita adakah dapat menjawab dengan betul. Okey, pernyataan yang pertama, bendahara menguruskan perbendaharaan secara teratur. Okey, cikgu baca sekali lagi. Bendahara menguruskan perbendaharaan secara teratur. Betul atau salah? Betul atau salah? Thumbs up atau pangkah? Mana satu jawapannya? Okey, Syakira dia X. Yang Zaim dia tak tahu mana satu. Tengah-tengah macam ni cikgu. Okey. X juga. X juga. Okey, kita tunggu Amalia. Amalia? Okey, jadi jawapannya semua mendapat bintang. Okey, kita berikan 1 bintang. Semua dapat bintang. Okey, Kalau Haris jawapannya dapat extra betul. lah kot cikgu. Tadi Dia bagi mini love. Ya, okey bagi mini love. Kak Mira nak bagi bintang tambahan? Boleh. Okey, pernyataan kedua, Temenggung menjaga keselamatan Kota Melaka. Okey, Temenggung menjaga keselamatan Kota Melaka. Okey, Syakira memang cepat Zaim. Okey, Amalia. Tiba-tiba Haris seorang dia jawab salah dia kata. Jadi Temenggung. Jadi kita tak bagi markah pada Haris. Jadi jawapan yang tiga-tiga lain semua dapat bintang. Kita bagi 1 bintang. Okey. 1 bintang. Kecuali Haris tak dapat bintang Haris tak dapat bintang. Kita kena cabutlah. Minta maaf Haris. Haris, cuba lagi. Cuba lagi. Syah Bandar mengutip cukai di kawasan Pegangan. Okey, Syah Bandar mengutip cukai di kawasan Pegangan. Betul atau salah? Okey, kat sini kita ada 2 juga jawapan yang berbeza. Zaim jawab betul, yang lain kata salah. Jadi maknanya pada soalan ini Zaim yang salah. Alamak. Okey. Tengok Syah Bandar dia mengutip cukai di kawasan pelabuhan. Okey, seterusnya Laksmana bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Okey, Laksmana bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Betul atau salah? Yang ini semualah kan. Laksmana, betul tak? Okay. Betul. Kak Mira kata betul. Jadi kita bagi bintang lagi. Banyak bintang hari ini disediakan untuk murid-murid. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan ketiga. Okey, soalan ketiga ini bersedia kembali dengan kertas untuk menuliskan jawapan. Okey. Dengar yang cikgu bacakan pernyataan. Sistem pentadbiran yang tersusun melalui pentadbiran peringkat pusat dan peringkat jajahan mewujudkan satu proses pentadbiran yang sempurna dalam Kesultanan Melayu Melaka. Soalannya, apakah nilai yang ditunjukkan dalam sistem pentadbiran tersebut? Yang ini memang ada dalam buku teks sebenarnya. Masing-masing dah rujuk buku teks tu. Ya, laju cikgu. Mereka menulis jawapan. Maksudnya mereka betul-betul fokus lah. Ya, okey. Itu yang sebenarnya kita harapkan murid-murid fokus untuk belajar sejarah pada hari inilah. Apakah nilai yang ditunjukkan dalam sistem pentadbiran tersebut? Wah, okey. Soalan ni konstruknya menganalisis cikgu. Ya, dia nak fahamkan apa nilai yang dapat mereka peroleh daripada penyataan yang diberikan dalam soalan tersebut. Okey. Dah bersedia dengan jawapan? Wah, Zaim nampak dah siap tu cikgu. Okey, Zaim. Okey, semua paparkan. Okey. Tanggungjawab. Amalia nilai tanggungjawab. Okey, Syakira bekerjasama dan adil. Zaim tulis apa tu? Okey, sebabkan Zaim macam kurang jelas cikgu jawapannya, kita minta Zaim untuk sebutkan, boleh Zaim bacakan jawapan Zaim. Permuafakatan. Pemuafakatan cikgu. Haziq? Haziq pula. Haris. Bagaimana dengan Haris? Haris apa tadi Haris? Hubungan dan persefahaman antara Sultan dan Pembesar. Okey, jadi kita ada pelbagai nilai. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya nilai-nilai itu adalah cikgu berikan kesemuanya 1 bintang, tetapi kita akan berikan tambahan bintang kepada 2 hulu balang kita.
kerana menyebutkan nilai yang ada di dalam yang terkandung dalam buku teks iaitu nilai permuafakatan dan hubungan dua hala. Wow. Jadi baik. setiap orang dapat 1 bintang. Baik, Dan kita 1 berikan bintang tambahan kepada Zaim dan Haris. Okey. Jadi itulah kalau kita lihat jawapan ini sebenarnya berada dalam buku teks hubungan persefahaman dua hala Baik. dalam buku teks muka surat 9. Okey, jadi itu dah apa yang telah kita pelajari dalam bahagian pentadbiran. Baik, cikgu. Daripada apa yang cikgu telah kongsikan tadi, cikgu, maksudnya kalau nak dapat markah tambahan, kena ikut berpandukan jawapan yang tertera dalam buku teks kan, cikgu? Macam yang diberikan oleh Zaim dan juga Haris tadi. Sebab kita belajar sekarang pun secara tidak langsung sebenarnya kita bersedia untuk SPM. Betul. Dan soalan-soalan SPM kelazimannya adalah berdasarkan kepada buku teks. Jadi kita biasakan untuk mencari kata kunci dan juga jawapan yang ada terkandung dalam buku teks. Didik TV KPM